أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Afadil Datuk dan ya semua jemaah pencinta ilmu yang diberi hidayah dan menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu Gemanur Iman. Moga ianya menjadi ilmu yang barakah, dilimpahi pahala dan menjadi amal ibadah yang diridai dan dirahmati Allah insya-Allah. Kuliah maghrib kita ini daripada saluran Google Meet Gemanur Iman yang ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemanur Iman akan dipimpin oleh yang berbahagia Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM Putrajaya dengan pengajian berkitab Tasawuf Hidayah As-Salikin. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Datuk untuk memimpin Ummul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para anbiya, para solihin, alim ulama, ibu bapa kita, keluarga kita dan seterusnya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Dan tidak lupa juga kepada para pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Datuk dan dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati barisan kepimpinan Gemanur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan dan masa pada kita untuk bersama-sama pada malam ini meneruskan kuliah kita Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbadi. Hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam fasal yang pertama, iaitu kelebihan ilmu yang bermanfaat. Kita dah hurailah sebelum ni, ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang macam mana? Iaitu ilmu yang boleh membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ilmu yang boleh membawa kita beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu sebab ya dalam fasal yang pertama ni ditekankan kelebihan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi malam ni kita sambung muka surat 9 ya. Muka surat 9 dan antara hadis ya. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan antara hadis ya yang menyatakan kelebihan ilmu yang bermanfaat ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Maksudnya sekalian ulama itu mewarisi sekalian anbiya. Ya. Pewaris Nabi ya. Dan yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasil mu'minul alim alladhi in ihtija ilaihi nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Maksudnya manusia yang paling afdal itu ialah orang mukmin yang alim. Jika orang berhajat kepadanya, nescaya ia memberi manfaat. Dan jika orang tidak berhajat kepadanya, nescaya ia memperkayakan dirinya. Yakni jika orang tidak memerlukan daripadanya, nescaya ia tiada memerlukan daripada mereka. Ya. Ini orang alim. Ulama, hadis yang pertama, ulama sebagai pewaris Nabi. Ya. Ulama nak menggambarkan ketinggian orang yang alim, ya, para ulama, seolah-olah dia meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, daripada orang asalnya menyembah berhala ya dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, membawa orang kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan Nabi ya, sama ada para rasul yang terdahulu maupun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyeru manusia, mengajak manusia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah semata-mata hanya kerana Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada niat yang lain ya. Sebab itu hadis yang kedua tu nak menyatakan kelebihan orang alim ini, orang mukmin yang alim, jika orang berhajat kepada dia ya, dengan ilmu dia boleh memberikan penyelesaian kepada orang lain ya. Jika orang tak berhajat kepadanya, nescaya ia memperkayakan dirinya. Bukan maksudnya dia memperkayakan dirinya dengan harta ya. Tetapi maksudnya dia cukup dah apa yang ada pada dia, tak perlu pada orang lain ya. Tidak memerlukan orang lain ya. Yang ketiga, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Maksudnya manusia yang paling hampir kepada darajah kenabian itu ialah ahli ilmu. Nak menggambarkan kelebihan menuntut ilmu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada banyak kitab ya, tak kiralah ya, kebanyakan kitab tasawuf lah ya, terutamanya, ataupun dalam bab kitab-kitab yang lain, banyak kitab memulakan perbahasan berkaitan dengan ilmu, dengan menuntut ilmu dan juga syarat-syarat menuntut ilmu dan sebagainya. Termasuklah kitab Hidayatus Salikin ini, ataupun kitab-kitab yang lain yang dikalang oleh Al-Imam Al-Ghazali ya, kitab Ihya Ulumuddin ya, apa lagi, semuanya membicarakan berkaitan dengan ilmu ya, di awal kitab ya. Allah. Jadi dalam hadis yang ketiga ni nak menggambarkan
ya, orang yang paling hampir kepada Nabi iaitu orang alim, ya, sesuailah ya, darajah orang alim ini, ya, sebab dengan ilmunya dapat memandu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kelebihan orang alim. Yang hadis yang keempat, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya thumma al-ulama thumma asy-syuhada. Ya. Maksudnya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu ialah para nabi, kemudian para ulama dan kemudian para syuhada. Ni kita dah sentuh lah sebelum ni kan, dalam kitab tauhid yang kita mengaji, ya, berkaitan dengan yang berkait dengan kenabian, ya, beriman kepada rasul, ya. Dan di hujung perbahasan beriman kepada rasul, kita membincang berkaitan dengan mukjizat, ya, kemudian dengan berkaitan dengan syafaat, ya. Kita dah bincang, ya. Iaitu syafaatul uzma yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga syafaat, ya, yang lain, ya, syafaat selepas Nabi iaitu syafaat orang alim, ya. Baru-baru ini terbaca ke terdengar, ya. Saya terbaca. Orang alim ni boleh, ya, mensyafaatkan, ya, ramai di kalangan pengikut dia ataupun anak murid dia, ya. Saya tak ingat berapa ribu, ya, yang boleh disyafaatkan oleh orang alim, ya. Masa lepas syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para syuhada, ya. Berdasarkan hadis ni kita kena yakinlah, ya. Disebab itu kita kena adalah sekurang-kurangnya, ya, kita cintalah kepada orang alim ni, para ulama. Mungkin kita tak ada kesempatan mengaji dengan para alim ulama yang besar-besar, ya. Sekurang-kurangnya kita dapat belajar, dapat menuntut ilmu dengan para asatizah yang ada, dan para asatizah tersebut ada tali temalinya dengan para ulama. Mereka menuntut dengan para ulama yang muktabar, ya. Sekurang-kurangnya kita ada talian di situ, talian hayat lah maksudnya, ya. Sebab para asatizah ni pun menimba ilmu daripada guru-gurunya, ya. Dan sebahagian daripada guru-gurunya ini mungkin orang alim yang mungkin sampai darajahnya yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, barakah, ya, barakah menuntut ilmu, dan daripada guru, kemudian guru itu pula ada barakah daripada guru dia sampailah akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah, ya, silsilah menuntut ilmu, ya. Sebab itu disebut al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu ni dengan belajar, ya. Belajar maknanya dengan guru, ya. Boleh kita baca buku seorang-seorang, ya, dengan kepahaman yang kita ada, ya. Tetapi ditakuti, ya, dipengaruhi oleh syaitan dan sebagainya, kita tersalah faham dan sebagainya, tidak ada guru yang menunjuk kita, ya. Itu mustahak, ya. Kita berilmu, menuntut ilmu dengan para alim ulama, ya. Sekurang-kurangnya dengan para asatizah yang telah pun ada tali temali dengan para ulama yang muktabar, ya. Jadi sebab itu saudara sekalian, jika ada kesempatan, ya, sekali-sekala mungkin kita bolehlah, ya, boleh maknanya cari peluang, ya, cari peluang berjumpa ataupun ziarah, ya, guru-guru yang muktabar, ya. Sama ada mufti, sama ada orang alim yang terkenal, ya, guru-guru pondok yang tersohor dan sebagainya. Pada saya satu ni lah, kalau boleh kita buat begitu, maknanya
kesungguhan kita lah nak mendekatkan diri kepada orang alim, ya. Lain tuan-tuan, ada sekalian, ya. Bila kita pergi, contohlah, ya, kita tak ada peluang nak mengaji pondok umpamanya, ya. Macam zaman arwah ayah anda saya dulu lah, ya. Tak ada pilihan lain waktu tu, mengaji pondok lah kalau nak belajar agama ni, ya. Sekarang ni jarang ataupun kurang peluang, ya, sebab kita lebih mementingkan pelajaran yang di sekolah yang apa ni, yang rasmi lah maksudnya, ya. Jika ada peluang kita pergilah, ya, cari peluang ziarah, ya, di contoh di mana sekarang ini dalam negara kita ni ada lagi beberapa tokoh ulama pondok yang telah pun tua, ya, telah pun tua, ya, ataupun yang telah diwariskan kepada, ya, anak murid dia yang kanan dan sebagainya. Ataupun kalau kita nak pergi jauh sikit, pergi selatan Thailand, ya, masih lagi ada guru-guru macam Babali Sekam, ya, Tuan Guru Haji Muhammad Ghazali, ya, Baba yang kita kenali sebagai Babali Sekam, ya, di Fatani. Ada juga Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang, Tuan Guru Haji Ismail Sepanjang di Fatani juga, ya, wilayah Fatani juga. Dan adalah banyak lagi lah tokoh-tokoh lain lah kalau di selatan Thailand lah, ya. Kalau ada peluang, Baba Ismail, ya, ya. Dua orang tuan guru ni pun biasa ada datang ke Malaysia, ya. Kadang-kadang lah, ya, dia dijemput. Kalau dia datang ke Malaysia ni, kalau ada peluang, eloklah kita pergi, ya. Saya pernah mengikut, biasa kadang-kadang apa ni, sahabat saya pensyarah di USIM ni, bila Bapa Babali Sekam ni datang ke Malaysia, dia akan maklum pada saya, ya. Jadi kadang-kadang adalah peluang tu, ya. Maklumlah kita ni bekerja kan. Jadi bagi kita yang mungkin dah pencen ataupun dah bersara ni, carilah peluang tu, ya. Mungkin boleh kita apa kan, ketika Tok Guru ni datang, ya, termasuklah Tuan Guru daripada Indonesia, ya, Ustaz Ismail Samad, ya, dan lain-lain lah, ya, yang datang berkunjung ke tanah air kita. Nak dapatkan barakah tu sebenarnya, ya. Dapat jumpa orang alim ni, dapat kita bersalam dengan dia, kita minta doa dia, ya. Baru-baru ni, sebab tu baru ni bila Syekh Nuruddin Al-Banjari, ya, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, ya, bila dia bagi tazkirah di masjid, kebetulan pejabat saya tak jauh, di Masjid Besi Putrajaya, hari Jumaat, ya. Saya ambil peluang lah, ambil peluang pergi berjumpa dengan dia, ya, bersalam, minta dia doakan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada barakah, ya. Barakah ni kadang-kadang kita tak nampak, kita tak tahu. Ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, barakah. Mungkin Allah Taala mudahkan kita belajar, ya, barakah kita jumpa Tok Guru ni. Allah Taala mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala campakkan kesedaran pada kita, ya, untuk lebih menghayati agama kita dan sebagainya. Macam-macam lah. Mungkin Allah Ta'ala dengan sebab barakah dengan jumpa Tuan Guru ni, Allah Ta'ala lapangkan jalan kita, mudahkan usaha kita nak belajar dan sebagainya. Ni tu rezeki masing-masing lah, ya. Atas niat kita, atas keikhlasan kita, insya-Allah Allah Ta'ala tunjuk jalan. Janji kita ada kesungguhan, ya. Sebab kita nak dapat ni bila jumpa orang alim ni tadilah, kalau ikut dengan hadis Nabi tadi ni, syafaat dia tu, tak jumpa Nabi, tak jumpa dah, ya. Dan hadis yang pertama tadi sebut ulama pewaris Nabi. Nak jumpa Nabi tak sempat dah kita. Nabi dah tinggalkan kita lebih daripada 1000 ni.
lebih kurang 1500 tahun dulu, ya. Yang ada peluang ni lah orang alim, ya. Cuma hari ni kita, ialah akibat pengaruh keduniaan yang tebal dalam hati kita, kita tak apa kisah dah orang alim ni, ya. Orang alim datang, ya, kita pun tak ambil tahu dan sebagainya, ya. Jadi inilah rugilah, ya, rugi, ya. Okay, kita habis yang tu, kita masuk muka surat 10, ya. Muka surat 10. Fasal yang kedua, kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. Ni. Tadi cerita orang alim ni, cerita pasal kita pula, ya, yang nak menuntut ilmu, termasuk saya lah, ya. Ada pun kelebihan, ya, kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat, muka surat 10. Ada pun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu adalah seperti berikut. Ya, sabda Nabi yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Maksudnya, sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka dengan perbuatannya. Malaikat pun suka, ya. Apa maksud di sini malaikat akan merendahkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala nak bagi rahmat pada kita ni melalui malaikat, ya. Bila contohnya dalam majlis ilmu kan disebut, ya, dah dihadiri oleh para malaikat mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu, ya. Duduk saja dah dapat dah, ya. Walaupun kita tak faham, walaupun kadang-kadang kita terlelap, ya, terlelap ataupun tertidur, ya, dalam kuliah ilmu di masjid, di surau yang online ni, saya tak pastilah, ya. Harap kita tak tidur lah, ya. Jadi Allah Ta'ala merahmati, ya. Ini maksud malaikat merendahkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan senang kita nak dapat doa malaikat ni, ya. Sebab apa? Malaikat ni dah tak ada dosa, ya. Orang yang paling taat, tak ada dosa salah, ya. Makhluk yang taat, ya, kepada Allah, tak ada dosa. Bila tak ada dosa, orang yang tak ada dosa ni, insya-Allah doanya tak terhijab. Doanya direct, terus menerus, insya-Allah makbul, mustajab. Yang ni yang kita harap ni sebenarnya, ya. Okey. Kemudian yang kedua, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an taghdu fata'allama baban min al-ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'ah. Maksudnya, sesungguhnya jika seseorang kamu itu berpagi-pagi lagi mempelajari satu bab daripada ilmu, nescaya terlebih baik daripada ia bersembahyang sebanyak 100 rakaat. Ini dalam hadis yang lain pun ada disebutnya, kelebihan orang menuntut ilmu dengan ahli ibadah, ya. Sebab itu dalam hadis yang lain menyebut penuntut ilmu lebih baik daripada sembahyang orang yang beribadat 100 rakaat, ya. Solat sunat lah maksudnya, ya. Bukan solat wajib, ya. Nak menyatakan kelebihan menuntut ilmu, ya. Jadi tak rugilah saudara sekalian, ya. Kita ambil masa, ya, saudara sekalian ni, macam dalam Gema Nur Iman ni kan, ya. Daripada pagi, ya, pagi ada kuliah, kemudian ada kuliah Zuhur, ya, ada kuliah Maghrib, ada kuliah Isyak, ya. Saya pun tak teragat saudara sekalian, ya. Jadi saya ucap tahniah lah, ya. Maknanya pagi, petang, siang, malam, bergelumang dengan menuntut ilmu, ya. Masya Allah, ya. Jadi ini dia punya motivasi dah,
Ya. Lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Saya nak tanya hadirin sekalian, satu hari sembahyang sunat berapa rakaat? Yang kita mampu lah. Ya. Yang kita mampu. Yang afdal, ya, sunat sebelum subuh 2 rakaat. Ya. 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat ataupun 4 rakaat. 2 campur 4 baru 6. Lepas zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Tak kira lah. Campur 2 baru 8. Ya? Yang afdal, ya? Yang muakkad. Selepas maghrib 2 rakaat. Ya? Baru 10. Selepas Isyak 2 rakaat. Ya? Ataupun 4 rakaat. Baru 12 ataupun sekitar 14 rakaat. Sunat. Kalau kita buatlah, ya. Jadi kalau boleh istiqamah lah. Sebab Nabi tak pernah tinggal yang 10 rakaat, Nabi tak pernah tinggal. Ya? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 10 rakaat. Nabi tak pernah tinggal. Ini yang sunat muakkad yang sangat dituntut, ya. Itu baru berapa rakaat? 10 ataupun 12 ataupun 14 rakaat tadi. Tengok kerajinan kita lah. Campur katalah kita bangun tahajud, ya. Bangun tahajud ataupun sebelum tidur kita buat solat witir ataupun kita buat solat witir waktu tahajud, ya. Witir 3 rakaat, kan. Tahajud 2 rakaat. Taubat 2 rakaat. Contoh ni kata yang asas lah. Saya cerita yang asas ya. Taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Lebih kurang 7 rakaat. 7 campur 10 tadi baru 17 rakaat. Bayangkan orang yang menuntut ilmu tadi ni, sembahyang afdal dia, kelebihan dia lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Nak menggambarkan kelebihan, ya. Sebab tu ilmu ni satu benda yang sangat menakjubkan, ilmu ni, ya. Sebab Allah Ta'ala, yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat orang alim ni dan juga orang yang menuntut ilmu ni beberapa darajat, ya. Kita dah baca dah sebelum ni, kan. Yang lebih, ya, kelebihan yang sangat tinggi daripada orang lain, ya. Hatta disebut dalam hadis ini lebih baik daripada 100 rakaat solat sunat, ya. Yang ketiga, dan sabda Nabi SAW, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqih. Maksudnya orang yang menuntut ilmu itu dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Ini satu lagi kelebihan, nak murah rezeki, ya. Jadi hadirin sekalian, ya, yang menuntut ilmu, ya, macam dalam iklan kuliah Gema Nur Iman ni, kan. Siapa yang nak menginfak dan sebagainya, ini salah satu lah, ya. Salah satu kita nak menuntut ilmu, nak keluar belanja dan sebagainya. Dalam satu kitab bab menuntut ilmu, disebut, ya, maknanya keluar duit ataupun berbelanja untuk menuntut ilmu ni memang sunnah, ya. Memang sunnah yang bukan maknanya yang telah berjalan sejak sekian lama, sejak zaman berzaman, ya. Itu biasalah, ya. Dulu ni pun kalau zaman orang tua-tua dululah, ya, nak hantar anak mengaji Quran, ya, adalah buah tangan dia bawa untuk guru tu, ya. Sama ada kuih-kuih, ya, pulut panggang, ya, macam-macam lah, ya. Saya ingat masa waktu saya kecil-kecil dululah, ya, orang kampung nak hantar anak mengaji dengan arwah ayahanda saya ni, memang dia orang bawa lah sikit sebanyak, walau bukan ada gaji, kan.
bukan ada bayaran. Ya, waktu tu. Itulah orang sumbang sikit-sikit apa ni, makanan, ya, bawa pulut dan sebagainya, ya, sebagai hadiah nak meraihkan, ya, Tok Lebay, ya, nak mengajar, nak mengaji fardu ain dan sebagainya. Saya ingat waktu saya bersekolah dulu pun begitu jugalah. Bila mengaji dengan salah seorang tuan guru ni, ya, waktu tu dah saya baru sekolah menengah lagi kan, baru habis SPM, ya, sementara nak tunggu keputusan SPM tu, belajar dengan seorang tuan guru, tuan guru Lebay Alias namanya. Kalau orang Kuala Pilah yang tua-tua mungkin dia pernah dengar lah nama ni, ya, iaitu Khalifah Tarikat Ahmadiyah di Kuala Pilah. Dia kepala ataupun dia lah yang membawa zikir, ya, mengepalai majlis zikir Tarikat Ahmadiyah di kawasan Kuala Pilah, ya, yang apa ni telah diamanahkan oleh waktu itu oleh Syekh Tarikat Ahmadiyah, ya. Jadi pergi saya dengan beberapa kawan-kawan ni yang bujang-bujang, umur 17, 18, 19, ya. Kami pakat-pakat lah, ya. Sebab yalah kita pun belajar lagi, bukan ada duit sangat kan, ya. Bawa OT, ya, pergi belajar tuan guru, ya. Yang bawa OT, yang bawa kuih, ya. Itulah sikit-sikit, ya. Sambil belajar, lepas tu, ya, isteri guru ni dia buat air, kita minum lah, makan lah sama-sama. Ini sebab itu ada sekalian, ya, kadang-kadang ialah, ya, bila nak anjurkan majlis ilmu ni perlukan duit dan sebagainya, ya. Jadi kita bagilah sumbangan seikhlas mana yang boleh, ya. Untuk guru ni pun dia tak minta pun kan, tak ada minta, ya. Saya ingat tak pernah ada tuan guru yang minta, kau nak belajar dengan aku, kau bayarlah sikit, ya. Sekurang-kurang berapa dia contoh je kan, satu kepala, sekarang ni dah ada dah, ya. Sekarang ni kalau kita hantar anak mengaji Quran, ya, kelas di Masjid Surau, ada guru yang mengenakan yuran, ya, yuran satu kepala, ya. Tapi saya ingat itu pun masih berpatutan lah, ya, dengan keadaan hari ini, ya. Tetapi kalau ikut tradisi Tok Guru yang dulu tak pernah, ya, tak pernah saya jumpa lah, ya. Melainkan anak murid ni lah atas budi bahasa dia menyumbang, ya. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, almarhum tok saudara saya ni imam, dia jugalah tuan guru yang mengajar di masjid, ya, puluhan tahun mengajar. Waktu tu buat sawah kan, masih buat sawah lagi. Di kampung saya ni dulu ada sawah, ya. Last saya buat kampung saya buat sawah ni waktu saya SPM, tak silap saya, tahun 1985, ya. Jadi zaman dulu ni dengan anak-anak murid ni lah, ya, waktu buat padi ni, anak-anak murid ni lah bergotong royong mengerjakan sawah milik tuan guru. Tu nak ambil barakah, ya. Tolong apa ni tuai padi, tolong apa ni banting, waktu tu guna banting kan, ya, banting padi, ya, mana ada mesin, ya, masa tu, ya. Gotong royong, ya. Ambil air kat rumah tok guru ni, daripada pergi tolong sapu sampah dan sebagainya. Ini anak murid, ya, yang datang belajar lah, dia tengok sendirilah, yang datang belajar dengan arwah ayah dan saya tu. Begitulah, ya. Kita nak dapat barakah menuntut ilmu, ya. Jadi bila kita begitu, ya, dengan niat yang ikhlas nak menuntut ilmu ni, insya-Allah Allah Taala jamin rezeki kita, ya. Ini dalam hadis tadi, ya. Kemudian yang keempat dan selanjutnya, kata Syekh Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah dalam kitabnya. Siapa dah Syekh Ibnu Athaillah?
Syekh Ibn Athaillah ni iaitu seorang ulama sufi yang sangat terkenal yang mengarang kitab hikam. Tetapi dalam kitab At-Tadwir fi Isqat At-Tadbir, berkata beliau, "I'lam anna al-ilma haythuma takarrara fil kitabil aziz was sunnah wa innamal muradu bihi al-ilmu an-nafi' alladhi tuqarinuhu al-khashyatu wa taktalifuhu al-makhafah." Kamu hendaklah mengambil bahawa penyebutan ilmu berulang kali dalam Al-Quran yang maha mulia atau dalam hadis Nabi SAW. Maksud sebenar yang dikehendakinya ialah ilmu yang memberi manfaat, yang disertai dengan rasa takut terhadap Allah Ta'ala dan diliputi kehebatan Allah Ta'ala. Tengok Syekh Ibn Athaillah. Syekh Ibn Athaillah ni memanglah kalau kita baca dia punya ni, maksud kata-kata dia pun payah kita nak faham. Ya? Apatah lagi dalam kitab hikam, kitab tasawuf yang tinggi lah. Ya? Kalau kita baca seorang memang tak faham. Ya? Sebab orang sufi ni, kata-kata yang keluar daripada itu seolah macam kata-kata hikmah lah. Ya? Kata-kata hikmah yang mendalam maksud dia. Ya? Ini disebut di sini ni. Ya? Penyebutan ilmu berulang kali dalam Al-Quran. Dia nak menegaskan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran ni berkaitan dengan ilmu ni banyak ayat, banyak tempat. Ya? Nak menunjukkan kemuliaan ilmu tu. Ya? Cuma disebut maksud sebenar yang dikehendaki ialah ilmu yang memberi manfaat. Ni yang kita nak menuntut. Ilmu yang memberi manfaat yang disertai dengan rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bawa kita mengenal Allah, bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, beramal hanya kerana Allah. Yang ni yang ditegaskan oleh Syekh Ibn Athaillah. Bukan ilmu ialah dunia masing-masing lah. Ya? Ilmu untuk kemasyhuran. Ya? Bukan ilmu muka surat 11 ya, yang atas ya. Siapa yang baru tanya ni, muka surat 11 ya. Hadis yang keempat tu ya. Selanjutan daripada muka surat 10 ya. Jadi kita orang yang nak menuntut ilmu ni kena jagalah tu ya. Jaga niat, pasang niat betul-betul, niat belajar kerana Allah. Ya, pesan arwah Tuan Guru saya, Tuan Lebai Alias dulu ni, dia kata kita kena niat menuntut ilmu ni nak mengeluarkan kita daripada alam jahil. Nak mengeluarkan kita daripada alam jahil, ya, supaya kita mengenal Allah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara niat yang kita kena pasang. Ya. Sebab selama ni kita, sebelum ni kita tak tahu, jahil lah. Tak faham, jahil lah tu, tak faham. Ya? Bagaimana nak beramal, bagaimana nak mentauhidkan Allah, bagaimana nak mengenal Allah, bagaimana ya, nak macam-macam lagi lah. Ya? Kita nak faham bab agama, ya? Nak belajar ilmu tauhid, satu ilmu yang agak rumit, agak susah. Ya? Berkaitan dengan ibadat, sah batal, ya, yang rukun, syarat dan sebagainya, ya, banyak masalah ya dalam bab fiqh ya, dan juga dalam bab tasawuf ya, bagaimana kita nak meluruskan hati, nak menjaga hati, nak mengikhlaskan hati hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, kita sambung yang kelima ke surat 11 ya. Dan kata Syekh Ibn Abbad ya rahimahullahu taala dalam syarah hikam ya. Wa'lam annahu qad warada fil kitab was sunnati min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kathrah wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyyatuh
وصحة نيته في ذلك أن يكون عرضه فيه طلب مرضاة الله تعالى واستعماله فيما ينفع عنده وإشارة الخروج عن ظلمة الجهل إلى نور العلم. Ini yang tunggu saya sebut ni. خروج عن ظلمة الجهل إلى نور العلم. فهذه النية الصحيحة التي تحمد على عاقبتها آجلا وتجتبى ثمرتها في طاعة الله عاجلا. Artinya, kamu hendaklah mengetahui bahawa kelebihan ilmu dan ulama itu telah datang dengan tiada terhingga banyaknya di dalam kitab Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil semikian itu jangan diharap kecuali mereka yang sah niat padanya. Dan sah niat pada yang demikian itu, banyak sah niat menuntut ilmu lah, ya. Iaitu bila tujuannya seperti berikut. Yang pertama, untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Ya, untuk kita mengerjakan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, diamalkan ilmu itu pada apa yang memberi manfaat kepadanya. Ya, bila dah dapat ilmu, dah faham, nak beramal. Yang ketiga, ilmu itu sebagai isyarat keluar daripada kelam kejahilan. Ni sebut tunggu saya sebut tadi ni. Keluar daripada kelam ataupun daripada alam kejahilan menuju kepada terang ilmu. Ya. Itu yang ketiga. Niat, pasang niat tadi ni, nak bentuk ilmu. Inilah niat yang sah, muka surat 12. Inilah niat yang sah yang kesudahannya dipuji di akhirat dan mendapat faedah pada mentaati Allah Ta'ala sejak di dunia lagi. Ya. Mustahak ni. Ya. Niat nak menuntut ilmu ni sangat mustahak. Ya. Kadang-kadang bila kita tak faham begini, kita hanya datang, ya. Dulu kita pergi sekolah tak ada pun orang cakap begini kan. Ya. Kita belajar, ya. Sebab itu bila kita belajar, kemudian orientasi dia pula peperiksaan. Ya. Belajar kerana nak periksa. Bila belajar kerana nak periksa, habis periksa, habis semua lupa. Ya. Kan? Sebab nak lulus periksa. Ya. Sama lah, saya pun sama juga. Ya. Sebab dulu ni, bila kita ada mengaji sikit-sikit, dengan tunggu-tunggu, barulah kita faham. Ya. Barulah kita nampak, oh, bukan itu. Ya. Bukan kerana nak lulus periksa saja semata-mata. Bukan hanya nak dapat 8A, 10A, ya, dan sebagainya. Ya. Tapi ilmu itu nak dimanfaatkan. Ya. Ilmu yang kita nak supaya kekal dalam dada dapat kita manfaatkan. Ya. Ya. Jadi bila ilmu itu barakah, dapat kita manfaatkan. Ya. Barakah ni sebab apa? Sebab niat dia betul. Kan? Niat dia betul. Yang pertama, niat kena betul dulu. Ya. Tinggal lagi dapat tak dapat tu, itu Allah Ta'ala punya kerja. Ya. Niat kena betul. Kemudian ada kesungguhan. Ya. Ada kesungguhan kita belajar. Ya. Sebab Allah Ta'ala ni, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak lupa pada janji. Ya. Sebab apa? Allah sebutkan dalam firman yang lain, Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kalau siapa yang bersungguh-sungguh berjihad pada jalanku, kata Allah, ya, firman Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Mudah faham. Ya. Dapat, ya, dimanfaatkan ilmu yang dibelajar, insya-Allah. Ke surat 12, Yang keenam, dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Ini pun kitab
yang berkaitan dengan tasawuf juga, ya, Bidayatul Hidayah. Ada juga yang diajar di masjid-masjid dan di surau-surau. Fa'lam in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahat والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك وهو كباع سيف من قاطع طريق كما قال صلى الله عليه وسلم من أعان شخصا على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها. Ya. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah? Engkau hendaklah mengetahui jika engkau menuntut ilmu dengan tujuan untuk bersedap-sedap, bermegah-megah, mendahului rakan-rakan supaya sekalian muka manusia berkecenderungan kepadamu, ya. Mengumpulkan kekayaan duniawi, nescaya engkau berusaha pada meruntuhkan agamamu, ya, membinasakan dirimu dan engkau telah menjualkan akhiratmu dengan duniamu. Maka perjalananmu itu rugi dan perniagaanmu itu tidak laku dan orang yang mengajarmu itu menolongmu dalam perkara maksiat dan bersekutu dalam kerugianmu, iaitu seperti penjual pedang kepada penyamun di jalanan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang menolong seseorang dalam berbuat maksiat sekalipun dengan setengah perkataan, maka ia adalah menjadi sekutu di dalamnya. Ya, macam bersubahat lah. Ya. Balik kepada niat tadi. Ini yang peringatan Al-Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Ya. Jadi atas kita lah. Ya. Jika disebut Imam Ghazali sebut, jika engkau menuntut ilmu dengan tujuan nak bersedap-sedap, bermegah-megah, mendahului rakat, ya, supaya sekalian muka manusia berkecenderungan kepadamu, ya, mengagungkan kita dan sebagainya, mengumpul kekayaan duniawi, ni, ya, mengumpul kekayaan duniawi, ya, nescaya engkau berusaha pula, ya, berusaha pada meruntuhkan agama, ya, membinasakan dirimu, ya, dan engkau telah menjualkan akhiratmu dengan dunia, ya. Jadi kalau baca ni apa Imam Ghazali sebut ni, kita pun naik takut juga, ya. Sebab menjual ilmu dengan tujuan keduniaan, ya, mendapat habuan dunia, nak bermewah, ya. Jadi saya ni Allah lantik saya jadi penasihat surau, ya. Satu hari Murusi sebut dengan saya lah, nak jemput seorang hamba Allah ni, penceramah lah, terkenal, ya. Saya tak bersetuju, ya. Sebab apa? Sebab bayarannya terlalu mahal, ya. Terlalu mahal, ya. Ada yang 5,000, ada yang 10,000, ya, sekali datang ceramah, kan, ya. Saya kata waktu tu surau kita dah lah tak ada income, ya, mengharapkan sumbangan para jamaah, sebulan dapatlah 2-3 ribu, nak bayar bil api, bil air, elektrik pun tak apa lepas, ya. Nak bagi allowance imam sikit-sikit, ya. Jadi saya tak bersetuju lah, ya.
Jadi kalau pada pandangan peribadi saya, kalau ikutkan, bukan peribadi saya lah, ya, berdasarkan apa yang Al-Imam Al-Ghazali sebut lah, dalam kitab dia ni, ya, kitab Bidayatul Hidayah. Dia disebut ni. Ha? Ha. Nescaya engkau berusaha pada meruntuhkan agama. Ya. Asal ilmu ni kita nak beri peringatan kepada orang, nak mengajak orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak orang balik kepada agama dan sebagainya. Ya. Tetapi ya, bukan tujuan untuk mengumpul kekayaan, ya, mengumpul kekayaan. Ya. Siapa yang sebut dalam chat room, ya, Ustaz akhir zaman, ya. Saya pun takut sangat termasuk dalam tu, wala'iyazubillah, ya. Jadi balik pada cerita tadi lah, akhirnya bila saya tak bersetuju, saya bagi pandangan lah kepada pengurusi surau saya. Kita carilah, kata, ustaz-ustaz yang lain yang bayarannya taklah begitu mahal, ya. Sebab ialah bila ustaz-ustaz terkenal ni datang dari satu tarikan orang ramai datang nak dengar ceramah dia, ya, ya. Tetapi dengan bayaran yang sangat tinggi ataupun pada saya melampau lah, ya. Saya bimbang jadi lain pula, ya. Itu pada anggapan saya lah, ya, secara peribadi, ya. Sebab kita nak membicarakan, nak mengajak orang balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau terpaksa mengeluarkan wang, ya, sampai 10,000, ya, tak bayar seorang penceramah, ya, kita pun tak ada duit, tak berapa ada duit. Lainlah kalau masjid-masjid yang kaya, ya, yang ada tabungan ratusan ribu, tak ada masalah, ya. Ini sebut, ini peringatan Imam Al-Ghazali tadi, ya. Seolah dia kata, engkau telah menjualkan akhiratmu dengan duniamu, kata Imam Ghazali. Maka perjalananmu itu rugi dan perniagaanmu tidak laku, dan orang yang mengajarmu itu menolongmu dalam perkara maksiat dan bersekutu dalam kerugian, iaitu seperti menjual pedang pada penyamut, ya. Kan dia punya tamsilan tu, ya, agak kasar lah dalam peringatan, ya, Imam Ghazali tadi, ya. Seperti menjual pedang pada penyamun, kata, ya, di jalanan. Seperti sabda Rasulullah yang bermaksud, sesiapa yang menolong seseorang yang membuat maksiat, sekalipun dengan setengah perkataan, maka ia adalah menjadi sekutu dalam. Asal tadi kita nak buat baik, ya. Nak panggil orang, ya, dengar ceramah, nak mengajak orang, ya, kembali mengingati Allah, ya, nak balik kepada Islam, ya, mendaulatkan syariah Allah, ya, jadi lain pula, ya, jadi lain, ya. Jadi kalau ikut tamsilan yang dibawa dari Imam Al-Ghazali ni, ya, itu balik pada niat tadilah, ya, balik kepada niat, ya. Untuk apa sebenarnya kita menuntut ilmu tadi, ya. Ini peringatan jugalah kepada saya, hadirin hadirat sekalian, ya. Yang ketujuh, dan kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati, yang rahimahullahu ta'ala, wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa baina Allah ta'ala min ta'allubil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah, fa abshir fa inna malaikata as-sama'i tabsutu laka ajnihataha إذا مشيت وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. Artinya, dan jika niat dan qasad, ya, niat qasad dalam hati, kan, ya, niat dalam qasad tujuan kita,
Di antaramu dan Allah Ta'ala dalam mempelajari ilmu itu adalah untuk mendapat hidayah, bukan semata-mata riwayah. Ha. Maka hendaklah kamu bergembira kerana sesungguhnya para malaikat di langit akan membentangkan sayapnya untukmu jika kamu berjalan, dan ikan di laut memohon keampunan Allah Ta'ala untukmu bila kamu berusaha dalam menuntut ilmu. Ini kelebihan bila kita betul niat nak menuntut ilmu ni. Ya? Kabar gembira ataupun motivasi lah yang disebut dalam ni, kata Imam Ghazali tadi ni. Ya? Sebab apa? Para malaikat akan membentangkan sayapnya. Para malaikat mendoakan kita. Ya? Bila kita berjalan, ikan di laut, ya, semuanya memohon keampunan kepada kita. Ya? Sebab kita berusaha nak menuntut ilmu. Ya? Berusaha nak menuntut ilmu. Dengan syarat tadi niat betul. Sebab tu disebut pada niat tadi. Niat dan qasad antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Ya? Sebab kita, apa yang kita belajar hari ni pun hayalah. Ya? Kadang-kadang terbendung juga. Kenapalah kita belajar sejak sekian lama daripada kecil, ya, sampai dah tua. Tetapi ada banyak masa kita lalai. Kan? Kita lalai, kita lupa dan kita asyik dengan dunia. Ya? Apa sebab? Ya? Kadang-kadang terbendung lama. Ya? Ya? Mungkin sebab ialah pengaruh itulah niat tadi tu. Ya? Dulu ni ialah saya ni asal keluarga susah kan. Jadi tak nak, maksudnya dulu kita belajar bersungguh-sungguh dan sebagainya. Salah satu niat tu nak mengeluarkan, ya, keluarga kita ni daripada kesusahan. Biarlah hidup senang sikit kan. Seolah begitu kan. Ya. Tetapi barakah ilmu, ya, kalau kita betul niat kita, ya, kerana Allah Subhanahu, itu sebut dalam Imam Ghazali tadi, ya, Imam Ghazali tadi sebut, ya. Jadi alhamdulillah lah, ya, kebetulan ada, ya, di samping kita belajar secara formal, ada berjumpa dengan guru-guru yang boleh membimbing, ya, yang membetulkan niat kita. Kita syukur, ya, kita rasa syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa dengan kawan-kawan yang sejalan lah orang kata, ya. Sejalan ataupun mempunyai matlamat yang sama, belajar, ya, yang disebut oleh almarhum Tuan Guru saya tadi ni. Ya, disebut oleh Imam Ghazali rupanya dalam kitab ni, kitab Bidayatul Hidayah tadi. Nak mengeluarkan, ya, bukan dalam syarah hikam tadi, ya, dalam syarah hikam tadi, mengeluarkan diri daripada alam jahil kepada alam ilmu, ya, kepada terangnya ilmu. Sebab ilmu ni penyuluh kita. Ada ilmu, insya Allah tak sesat walaupun di mana kita berada. Walaupun bila ilmu itu barakah, ilmu itu mantap, ya, kita dapat beramal dengan ilmu itu, kita dapat berjalan dengan ilmu itu, ilmu itulah yang akan memandu kita. Walaupun di mana kita berada, walaupun, ya, betapa besarnya dugaan-dugaan, insya Allah. Ya. Mungkinlah, ya, pengalaman kita lah, ya, di dunia ni, daripada dulu sampai sekarang. Bila orang yang menuntut ilmu, ya, mungkin dengan sebab barakah ilmunya, ya, walaupun kadang-kadang diuji, mungkin dia tergelincir seketika ataupun tersasar, terbabaslah, terkeluar dari landasan, ya. Tetapi insya Allah dengan barakah ilmu yang dituntut itu, ya, dengan kebaikan yang dia buat, dia akan boleh balik, ya, balik semula ke landasan. Ini yang kita nak ni, ya. Betul lah, ya, ada orang diuji dengan macam-macam, ya.
Dulu baik, lepas tu jadi jahat sekejap, kemudian baik balik, ya. Banyak kisah yang kita dengar kan, ya. Orang yang dulunya baik, kemudian jadi jin. Ya? Jadi akibat ni lah, pengaruh macam-macam lah. Tetapi sebelum di hujung usia dia, dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak juga kisah yang kita dengar. Ya? Bahkan ada orang yang memang dulu daripada dulu jahil. Dulu memang jahat, ya, tetapi ya, menjelang hujung usia dia, Allah Ta'ala beri hidayah, mungkin atas apa-apa sebab yang kebaikan yang pernah dia buat dan sebagainya, balik dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi bagi kita yang dah menuntut ilmu ni, ya, hadirin sekalian, ya, yang pagi, petang, siang, malam, ya, berusaha menuntut ilmu ni lagilah, ya, mudah-mudahan barakah, ya, ilmu tu dapat membimbing kita, ya, dapat membimbing kita untuk terus istiqamah, ya, istiqamah kepada Allah. Sebab doa malaikat ni, doa malaikat, doa para makhluk Allah yang lain, ya, ikan di laut, ya, burung yang berterbangan dan sebagainya, makhluk Allah lah. Segala makhluk Allah tu kasih kepada orang yang menuntut ilmu, ya. Pukul berapa dah? 9. Okey. Ada soalan ke setakat ni? Lepas ni ada kuliah tak? Tak ada untuk, Tak ada, ya. tak ada kuliah. Apa nak tanya soalan boleh lah. Ada soalan. Dia adalah imbang balik. Boleh lah. Ya. Silakan jemaah. Ambil kesempatan tanya Datuk apa saja boleh. Bonda boleh tanya? Boleh, insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang saya rasa macam macam tak not fair lah, sebab macam kita dulu masa kecil-kecil kita belajar, betul lah macam Datuk kata, kita terlalu fokus untuk nak berjaya sebab nak kerja, nak keluar daripada kancah kemiskinan. Sedangkan ada kawan-kawan tu yang dia dapat peluang untuk mengambil aliran agama yang Allah dah lorongkan dia punya natijah perjalanan tu senang terus ke akhirat kan. Macam kita yang belajar di aliran sekular ni kan. Jadi macam dari situ mungkin Datuk boleh terangkan sikit lah, adakah memang itu fitrah Allah dah pilih untuk kita kena cari balik semula ke pangkal jalan bila dah tua-tua ni, dah tak kerja ni, baru nak patah balik, nak cari balik yang ke akhirat lah, macam tu lah. Sebab dulunya kita lebih macam dunia saja. Mungkin Datuk boleh, hanya orang-orang yang terpilih je macam Datuk especially lah akan memang of course dari si pendidikannya, keagamaan kepada agama Islam. Macam saya lah especially belajar dulu untuk kerjanya pun kata orang nak kata yang betul-betul agama tu tidak, tapi lebih pada dunia. Kadang rasa macam tak adil ke, ataupun hanya Allah dah pilih macam tu kan. Okey. Terima kasih pada ni Puan Anissa yang bertanya. Payah juga nak jawab soalan ni. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya bila satu yang kita kena yakin bahawa yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Ya. Sama ada diletakkan kita di keluarga yang memang ada basic agama ataupun tak ada basic agama, ya. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil, ya, maha adil, ya. Dan dalam perjalanan kita daripada kecil sampai sekarang lah, usia sekarang, ya, saya kira di pandangan saya lah, kita mempunyai peluang yang sama rata lah, ya. Dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebenarnya mempunyai peluang yang sama rata. Cuma sama ada kita
nampak peluang itu ataupun kita merebut peluang itu ataupun tidak, ya. Itulah, ya, itu ulasan saya yang pertama lah, ya. Jadi pada saya isu sama ada kita lahir daripada keluarga yang memang berlatar belakangkan agama ataupun tidak, pada saya itu perkara subjektif lah, ya, perkara subjektif. Dan sebenarnya kita ada banyak peluang, ada banyak peluang untuk sama ada orang yang bukan daripada ahli agama untuk jadi orang yang mungkin lebih baik daripada orang ahli agama. Saya berjumpa banyak orang, banyak orang yang sebegini. Saya bagi contoh lah, bila saya masuk, saya memang daripada kecil lah sekolah rendah, kemudian tingkatan 1 sekolah agama, sampai tingkatan 5, kemudian masuk UIA. Bila masuk UIA, Matriculation Center, UIA, bercampur dengan banyak orang yang bukan daripada sekolah agama. Daripada MCKK, daripada sekolah metodis, daripada Kolej Tunku Abdul Rahman, daripada SDA, daripada sekolah apa lagi, MARA dan sebagainya, yang bukan daripada aliran agama. Pemerhatian saya lah, saya dapati tidak sedikit banyaknya kawan-kawan saya ni yang memang tak tahulah, mungkin keluarga dia baik-baik, memang orang baik lah dia kata, dan bila melihat tengok dia punya kehidupan seharian dia kadang-kadang lebih baik daripada orang yang sekolah agama ni. Ni perhatian saya, dan dan ada juga saya bagi satu lagi contoh lah. Saya waktu di Kolej Islam saya dapat tawaran selepas SPM lah, dapat tawaran ke luar negara, ke Maghribi, tapi saya tak pergilah, sebab tak ada duit, dapat tawaran masuk UAE juga, tak masuk juga, sebab tak ada duit. Saya bekerja dulu setahun, sebelum masuk. Dan ramai di kalangan kawan-kawan saya ni dapat melanjutkan pelajaran ke Amerika, ke Britain, dan lain-lain lah, universiti di luar negara lah, ke Eropah, ke Australia dan sebagainya. Tak kurang juga lah yang masuk ke Azhar, Jordan, Maghribi dan sebagainya. Jadi ada 2 aliran. Nak jadi ceritanya dan sekalian, saya dikhabarkan yang waktu di Kolej Islam itu memang orang yang kita kenal dia taat, dia baik, dia kaki surau dan sebagainya. Bila sampai di Amerika ni, sampai negara orang putih, culture shock. Selama ni tengok perempuan pun tak nampak kan, tak pandang dan sebagainya. Bila dah sampai ke negara orang putih, dengan budayanya yang tak tutup aurat tu satu hal lah, duduk asrama campur lelaki perempuan kan, oleh orang putih tu, pergi toilet, dia pergi toilet kongsi dan sebagainya, pintu koboi je pun, dengan yang mandi bogel dan sebagainya. Culture shock, dengan majalah lucah jual di tepi jalan, culture shock. Jadi ada yang terbalik kot lah jadinya. Yang jadi ustaz waktu di Kolej Islam, bila sampai kemudian dah terbalik, sebab culture shock tadi. Yang dulu jadi jin dekat Kolej Islam, sampai kat negara orang putih dia dah biasa, dah jumpa jin dulu kan, dia tak heran dah, jadi baik pula, jadi baiklah, jadi baik, belajar agama dan sebagainya, masuk usrah dan macam-macam lah, dan ambil inisiatif sendiri, jadi sebab tu saya kata tadi, maknanya Allah Ta'ala sebenarnya bagi peluang sama rata kepada orang yang asal baik belum tentu bila Allah Ta'ala uji baru dia tahu kan.
Itu inilah yang saya nampak begitu. Jadi apa pun ada sekiranya dia balik kepada niat lah. Ya, dia balik kepada niat dan juga mungkin satu lagi dia dalam Islam ni dia ada dua. Satu dipanggil al-akhlaq al-insaniyah. Yang kedua dipanggil al-akhlaq al-islamiyah. Itu berbeza tu. Bagi orang yang bukan latar belakang agama ni, yang memang dia memang ada akhlak, tetapi akhlak itu mungkin didasarkan kepada al-akhlaq al-insaniyah. Sifat akhlak kemanusiaan yang biasa, ya. Simpati, baik hati, jujur. Ini sebagai itu insan, sebagai orang insan biasa yang baik, itulah akhlak dia. Cuma al-akhlaq al-insaniyah itu diikat dengan agama, dia kesedap agama dengan iman, dengan takwa dan sebagainya. Itu je beza dia, sebenarnya. Ya. Jadi apabila macam betul, ya, budaya orang Jepun, ya. Sebab itu kita tengok kalau ada satu profesor buat kajian, ya. Buat kajian berkaitan dengan apa ni, dia buat apa ni statistik atau ada buat piawaian, ya. Piawaian yang mana negara yang paling Islamik dalam dunia. Adalah piawaian dia buat, ya. Termasuklah kebersihan, kejujuran, tak ada rasuah, apa lagi, ya. Banyak kriteria dia buat tu. Dan diakui di seluruh kriteria piawaian tu maknanya merujuk, ya, nak merujuk kepada maknanya yang mana paling Islamik, ya. Tahu tak negara mana yang nombor satu? Yang nombor satu sampai nombor berapa, ya? Semua negara Eropah, ya. Nombor satu, kalau tak silap saya tadi, Ireland, New Zealand. New Zealand, ya. Nombor satu New Zealand, ya, betul, New Zealand. Negara kita jatuh nombor 56 pula saya. 58 juga macam tu lah, lebih kurang. Betul. Ya. Tu. Ya. Jadi profesor ni punya dapatan tu dia pelik aja ni. Kenapa pula negara itu pun yang Malaysia tu mana negara Islam yang nombor satu lah tu, nombor 58. Ya. Maknanya kita pun teruk lagi lah maknanya, ya. Kalau negara banding dengan negara Arab ni lagi hancur lah, lagi jauh ke bawah, ya. Ya. Itu. Jadi pada saya lah ukuran yang Puan Anissa sebut tadi, sama ada latar belakang agama ataupun tidak, tu dia akan balik juga kepada situ. Ciri-ciri yang tadi. Kadang-kadang kita nampak orang ni betul kan, daripada latar belakang agama, tapi kita tengok akhlak dia tak menggambarkan pun, dan macam-macam lah, ya. Banyak lagi, ya. Masuklah adab, ya, kejujuran, ya. Yang dalam chat tadi sebut Jepun ni contohnya kan, ya. Jepun dan sebagainya, ya, budaya menepati masa. Mahkamah Syariah Waliah Persekutuan pernah buat lawatan ke Jepun, ya, ke Jepun. Saya tak pergilah, ya. Waktu tu sebab saya dah berpindah ke HQ, tak silap saya, Mahkamah Syariah Waliah pergi ke Jepun. Jadi nak pergi Jepun ni ada buat pertemuan lah dengan dia punya agensi-agensi yang dilawati tu. Jepun ni kalau kita janji pukul 10 pagi, pukul 10 pagi lah dia buka pintu. Ya, macam kita kalau buat temu janji kan, kita nak kata nak pergi apa ni, melawat apa ni, Jabatan Perdana Menteri contohnya kan, ya. Kita buat lawatan ke Jabatan Perdana Menteri. Setengah jam sebelum tu kita sampai dah, kan. Ya. Tapi Jepun ni rupanya walaupun kita sampai setengah jam sebelum, dia tak buka pintu, ya. Dia sharp lagi berapa, lagi
5 minit ataupun 2-3 minit sebelum tu baru dia lihat baru dia kita buka pintu flower kita masuk. Dia mengikuti masa. Ya. Hebat Jepun. Hebat pada kita. Ya. Kalau kita ni dah terkenal apa janji Melayu contohnya kan. Ya. Kita janji Melayu, ya. Tapi saya tengoklah orang hebat ni macam almarhum Profesor Ahmad Ibrahim, memang orang yang menepati masa. Ya. Orang yang menepati masa dan sangat menjaga waktu. Ya. Itulah saya ni merapu je jawab kot wallahu alam. Yang tu yang saya boleh komen kot wallahu alam. Baik Datuk. Maknanya kalau Allah tu nak bagi hidayah tu dia tak kira siapa pun, Betul, aliran betul. mana pun kita berada kan. Yang penting Ya. mungkin salah satu macam Datuk cakap tadi pun, kita punya leluhur, atuk-atuk kita yang atas-atas dulu tu mungkin walaupun mereka miskin tapi mereka percaya agama dia orang baik, itu akan membawa kita ke arah kebaikan juga. Kan Datuk kan? Betul. Ya. Itulah mungkin doa-doa berkat doa atuk nenek kita dulu. Ya, kita jadi apa yang kita ada pada hari ni. Ya. Kemungkinan. Ya. Wallahu a'lam. 9 suku lah. Ya. Kalau ni tak ada soalan, saya serah semula kepada pengacara majlis. Ya. Soalan. Alhamdulillah. Ada lagi tak nak tanya? Kalau tak ada, kita tutup lah. Dalam chat room ada? Dalam chat room ada tak? Tak ada. Dalam chat room tak nampak pula Datuk. Tak ada ya. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada soalan, saya ucap terima kasih banyaklah pada perhatian hadirat sekalian. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. InsyaAllah nanti kita sambung kuliah muka surat 13 ya. 3 tujuan bagi penuntut ilmu. InsyaAllah nanti kita sambung waktu lah insyaAllah. Jadi saya serah semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah Maghrib Tuan Nur Imam berjalan lancar sampai Maghrib berisyak dah tu. Dengan pengajian tasawuf, kitab Hidayah As-Salikin, antara isinya ialah kelebihan ilmu yang bermanfaat dan kelebihan penuntut yang bermanfaat. Antaranya ada 7 seperti yang Datuk bacakan tadi tu. Sesungguhnya antara kita dalam menuntut ilmu ni, malaikat akan merendahkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka. Dan menuntut ilmu juga di waktu pagi adalah lebih baik daripada bersembahyang sebanyak 100 rakaat. Orang-orang yang menuntut ilmu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah. Sekarang tahniah lah buat semua jemaah Gemah Nur Iman ni. Amin. Dari AJK-nya yang tak jemu-jemu. Amin. Alhamdulillah. Menuntut ilmu, moga terus istiqamah. Alhamdulillah. Harapan kita ilmu malam ni menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Saya sedih pula Ustaz. Dah tua baru dapat hidayah. Belum terlambat. Alhamdulillah. Itulah. Kita tangguh pengajian kita malam ni insyaAllah. Jumpa lagi Datuk. Terima kasih banyak. Saya daripada Gemah Nur Imam mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dan majlis ni. Segala yang baik itu daripada Allah. Dan yang kurang baik itu adalah daripada kelemahan diri kami sendiri. Dan mohon Datuk tutup majlis lah untuk dengan doa penutup, tafsir kafarah dan soal as. Dan kita jumpa besok pagi kuliah subuh dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin. Amin. Dengan bacaan surah Yasin, doa, tazkirah, terjemahan daripada kitab Hikam Jawi insyaAllah. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.